sebelum tuan-tuan dan puan keluar untuk bertemu, untuk berjumpa dengan prospek-prospek pembeli, jadi saya rasa sesuailah untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan ilmu bagaimana nak handle objection ataupun menangani bantahan daripada prospek-prospek penjual ataupun pembeli. Okay, jadi sebelum tu saya doakan tuan-tuan dan puan dipermudahkan urusan, moga boleh close dengan baik, dengan jayanya pada hari ini. Tak kisahlah tuan-tuan puan buat viewing hari ni pagi ke, tengah hari ke, petang ke. Yang penting bila buat viewing tu tuan-tuan puan dah lengkapkan diri tuan-tuan puan dengan ilmu yang saya cuba sampaikan pada pagi ni, dan cuba praktikkan pula apa yang telah saya sampaikan tu untuk membantu tuan-tuan puan dalam menangani bantahan ataupun handle objection tu tadi. Okey, saya nampak Tuan Haji Jaafar. Okey, Waalaikumsalam Tuan Haji. Okay, terima kasih join penerancangan live saya pada pagi ni. Okey, nampak juga Mas Tura. Okey, terima kasih Mas. Waalaikumsalam Mas. Selamat pagi. Okey, so siapa-siapa yang dah join rancangan live ni, mohon bantuan untuk kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang di luar sana tu boleh join kita bersama pada pagi ni lah. Okey, kalau misal kata tak nak sharekan tu, tak nak tekan button share tu, boleh tagkan nama kawan-kawan. Tapi saya rasa tak ada masalah pun tuan-tuan puan sharekan, tekan button share, kongsikan rancangan live ni, bukannya ada rugi apa-apa, bukan kena bayar pun, percuma je. Tolong kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Okay, alright. So macam mana kita nak menangani bantahan? Okay, tuan-tuan puan, biasanya bila kita nak berhadapan dengan orang yang kita tak kenal, yang kita lebih sinonim kita panggil sebagai strangers, strangers kat luar sana. Contohlah macam katalah tuan-tuan puan ada appointment viewing pada pagi ni, nak jumpa dengan orang yang kita tak pernah kenal, yang kita tak pernah berjumpa dengan dia. Okay, biasanya orang-orang yang kita tak pernah kenal, yang kita tak pernah berjumpa dengan dia ni, kita kena, pertama sekali lah, kita kena pastikan yang mereka selesa dengan kita dulu. Pastikan yang orang yang kita nak jumpa ni, mereka selesa dengan kita, mereka orang kata apa, mudah untuk berinteraksi dengan kita. Okey, so macam mana nak buat mereka selesa dengan kita? Okay, contoh, katalah tuan-tuan puan ada viewing pukul 11 sekejap lagi ni. Pukul 11 sekejap lagi ni ada viewing, nak bawa prospek buyer tu tengok rumah yang tuan-tuan puan nak jualkan. Okey, so first thing yang kita kena buat adalah kita kena pastikan siapa prospek yang kita nak jumpa ni. Kita dah bertaaruf dengan dia. Kita dah kenal, saling kenal, mengenali dengan dia sebelum kita jumpa dia lagi. Okay, over the phone, masa kita set appointment tu, kita cuba tanyakan kepada dia apa pekerjaan dia, dia tinggal kat mana, apa preference dia untuk membeli rumah yang dia nak tengok ni, ada kriteria tertentu yang dia nak tengok dan sebagainya, ataupun ada kata apa, perkara-perkara yang menjadi intipati terhadap rumah yang dia nak pilih, ataupun dalam bahasa mudahnya kita panggil sebagai unique selling points yang dia nak tengok ataupun dia nak tahu tentang rumah tersebut. Okay, so kita buat interview dulu over the phone. Okay, sebelum kita bawa dia datang tengok rumah tu, kita kena interview dia dulu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ketika sesi interview tersebut, tak salah kalau tuan-tuan puan melakukan proses yang dipanggil sebagai filtering. Kita kena filter dulu, prospek-prospek buyer yang nak tengok rumah tersebut, kita kena filter dulu. Macam mana cara nak filter? Senang aja. Tuan-tuan puan perlu bertanyakan beberapa soalan untuk memastikan bahawa prospek-prospek pembeli ni tadi betul-betul serius nak beli rumah tersebut, ataupun dia sekadar nak datang tengok window shopping sahaja semata-mata. So bila buat proses filtering tu, kita kena pastikan yang orang yang datang tu betul-betul nak beli rumah tersebut dan betul-betul mereka ni berminat dengan rumah yang kita nak jual tadi. Okay, so macam mana nak buat proses filtering ni? Okay, proses filtering ni sebenarnya daripada telefon, kita dah boleh tanyakan kepada dia. Okay, Tuan, minta maaf kalau misal kata saya nak tanya sikit soalan dengan Tuan untuk memastikan yang Tuan betul-betul kata apa, berkeinginan ataupun berminat untuk membeli rumah yang saya nak jualkan ni. Okay, so soalan pertama Tuan, boleh tak kalau Tuan sharekan sedikit latar belakang Tuan, tinggal kat mana, bekerja sebagai apa. So mungkin dia dah mulalah, kita nak buat sesi taaruf ni, berkenal-kenalan ni, yang kita kena pastikan cara kita bertanyakan soalan tu kena tanyakan soalan dengan
bijak lah. Jangan rasa sampai dia buat terasa yang kita ni macam polis pula cuba nak buat inquiry, nak buat investigation sampai dia rasa macam meluat pula dengan kita kan. So cara pertanyakan soalan tu kita buat dengan cara yang lebih friendly dan lebih orang kata dekat dengan prospek yang kita nak bawa tadi tu. Okay, so supaya mereka ni merasakan bahawa kita ni bukan orang yang cuba nak intervene ataupun nak masuk campur dalam peribadi mereka lah. So kita kena tanya soalan dengan baik. Okay, ada setengah rand ni yang mengambil one step ahead dengan mengutarakan soalan-soalan dalam bentuk WhatsApp ataupun dia buat Google Docs, Google Documents. So dia minta prospek ni bila dalam proses filtering tu dia hantar maklumat yang perlu diisi oleh prospek tersebut dalam bentuk WhatsApp. Okay, itu tak salah sebenarnya, boleh. Cuma sebelum tuan-tuan perempuan buat langkah untuk dapatkan maklumat daripada prospek pembeli tadi, kalau boleh panaskan dulu enjin, kenal dulu dengan baik, kita cuba sky dengan dia. Apa tu sky? Kita cuba buat dia suka, cuba buat dia kenal dan cuba buat dia yakin dengan kita. So bila dah buat dia sky, dia dah suka, dia dah kenal, dia dah yakin, barulah dia tak segan untuk maklumkan kepada kita dia kerja apa, gaji dia berapa tanggungan dia, berapa komitmen yang dia ada kan. So bila dah sky, kita dah mula cucuk jarum sikit demi sedikit, barulah mudah untuk dia memberikan maklumat tu kepada kita. Okay, so jangan terus terjah bila dapat je prospek kita terus call. Okay tuan, sebelum saya bawa tuan datang pergi tengok rumah ni, saya nak interview tuan dulu. Tuan kena bagi saya jawapan-jawapan pada soalan-soalan yang saya dah WhatsApp kepada tuan ni. Kalau tuan tak bagi jawapan yang betul, tak bagi jawapan yang lengkap, saya tak nak bawa tuan pergi tengok rumah ni. Jangan macam tu jangan macam tu. Sebab itu cara tu boleh menyebabkan dia rasa macam awak ni, saya nak berurusan dengan awak, saya nak beli rumah dengan awak, tiba-tiba awak tanya soalan-soalan macam ni, macam awak tak rasa saya mampu pula nak beli rumah ni. Jangan tuan-tuan perempuan perlu bertanyakan soalan tu dengan cara yang bijak. Dengan cara yang kata impliedly lah, tak terlalu terus menjurus kepada apa yang nak ditanyakan, dan dalam masa yang sama cuba buat dia selesa dengan kita dengan cara kita sky dengan dia, kita buat dia suka, kenal dan yakin dulu dengan kita. Barulah dia boleh memberikan jawapan kepada soalan-soalan yang kita ajukan kepada dia. So itu langkah pertama yang tuan-tuan puan perlu buat. Okay, so kena buat dia suka, kenal dan yakin kepada kita, dan dalam masa yang sama kita cuba filter dia dulu untuk pastikan bahawa prospek pembeli ni dia betul-betul berminat nak tengok rumah tu, bukan sekadar untuk datang video shopping sahaja. Okey, dan yang seterusnya kita kena tanyakan juga kepada dia, tuan ni dah berpasangan, dah berkahwin ataupun belum? Tuan ni dah ada isteri ataupun dah ada suami ataupun belum? Okay, kalau misalnya kata dah ada isteri ataupun suami, saya syorkan ketika kita nak buat sesi viewing ni, eloklah kalau tuan bawa sekali pasangan untuk bersama-sama kita tengok rumah tersebut. Okay, kalau katalah tuan-tuan perempuan ni seorang rent yang nak pastikan tuan-tuan perempuan boleh close dalam masa first viewing tu, kita kena pastikan yang kita nasihatkan dulu kepada prospek untuk dia maklumkan kepada pasangan, bawa sekali pasangan dia tu datang hadir bersama ketika sesi viewing tersebut. Ni penting tuan-tuan. Sebab apa? Kita tak tahu di kalangan suami ataupun isteri tu siapa orang yang boleh membuat keputusan. Okey, kebiasaannya lah pasangan suami isteri, okey, yang biasanya akan membuat keputusan ataupun dia yang akan make the first move, biasanya adalah si isteri. Siapa yang kata si isteri kat sini, cuba angkat tangan. Cuba jawab ya. Betul coach, isteri yang buat keputusan. Okay, anda adalah sependapat dengan saya. Okay, sebab banyak pengalaman sahabat-sahabat rent di luar sana, bila mereka bawa suami saja datang tengok rumah tersebut ataupun isteri saja yang datang tengok rumah tersebut, biasanya susah nak close pada kali yang pertama. Sebab tu kita kena pastikan dua-dua suami dan juga isteri ni kena datang bersama. Suami dan juga isteri ni kena buat keputusan pada masa tu
kita nak close mereka pada masa tu juga, dua-dua ni kena datang bersama, tak boleh datang salah seorang, dua-dua kena datang. Tapi biasanya end of the day si suami tak boleh nak buat keputusan sendiri, dia kena tanya dengan si isteri, dan si isteri yang sebenarnya yang buat keputusan, bukan suami. Walaupun suami yang keluarkan duit, walaupun suami yang keluarkan deposit, tapi yang buat keputusan tu bukan suami, tapi isteri tu yang buat keputusan. Istilah yang biasa kita gunakan queen control lah, tapi sebenarnya bukan queen control pun, sebab biasanya lelaki ni dia malas nak orang kata apa bertelagah, ataupun dia mengalah je senang dengan isteri dia lah, dengan pasangan dia. Sebab dia merasakan bahawa daripada aku duk ketegak nak beli rumah yang memang aku nak sangat-sangat ni, better aku dapatkan pandangan dari isteri, supaya nanti aku taklah ditimpa masalah, bergaduh ke, nak bermasam muka pula dengan isteri aku, sebaiklah aku tanya dulu si isteri ni, dan sebaik-baiknya kita bawa lah, minta lah dia bawa sama pasangan untuk buat sesi viewing tu bersama. Dan isteri lah yang biasanya akan bertanya akan kata apa, membuat keputusan. Bila kita bertanya macam mana dengan keadaan rumah ni, isteri tu yang selalunya akan membuat keputusan bagi pihak si suami tadi. Okay, alright. So bila kita nak buat viewing tadi, biasanya dalam sesi-sesi viewing ni banyak kata apa, sahabat-sahabat RAN yang menghadapi masalah yang ada tertekan, rasa macam down bila menerima objection ataupun bantahan. Ini kita nak masuk topik yang kita nak bincangkan pada pagi ni. Macam mana sebenarnya tuan-tuan perempuan boleh menangani bantahan daripada kata apa, prospek-prospek yang tuan-tuan perempuan bawa tadi tu. Okay, so macam mana nak handle objection tu, macam mana cara tuan-tuan perempuan nak menangani bantahan tersebut, maka insyaAllah saya akan terangkan kepada tuan-tuan perempuan setelah tuan-tuan perempuan faham langkah pertama dan langkah kedua yang saya sebutkan tadi. Okay, so langkah pertama kita kena buat orang tu sky dengan kita. Okay, langkah kedua kita kena filter, filter dulu prospek buyer kita tu. So bila kita dah buat dua langkah ni, dah buat sky dah buat filtering, maka kita pun bolehlah membawa mereka bersama. Kalau misalnya kita dah kahwin tadi, dua sekali pasangan suami isteri tu datang untuk viewing rumah yang kita nak tunjukkan pada mereka lah. Okay, so bila dah bawa, katalah sekarang ni dah sampai. Dah sampai kat rumah tu, kita dah bawa kereta sampai kat depan rumah tu. Kita berhenti kat situ. So sampai dekat rumah tu, kita pertama sekali lah bila kita nampak prospek tu, biasanya kita sampai dululah prospek sampai kemudian kan. So bila dah jumpa prospek tu, kita kenalkan diri kita, kita tunjukkan rent tag kita. Tuan, saya adalah Kurnia Tanur Daftar, nama saya sekian. Ini business card saya dan ini rent tag saya. So untuk makluman tuan, bila tuan nak berurusan dengan peruning hartanah, tuan perlu pastikan yang peruning hartanah ataupun ejen hartanah tu mempunyai rent tag. Macam mana yang saya tunjukkan kepada tuan perempuan pada pagi ni lah. So ni rent tag saya. So tuan jangan risau lah sekiranya tuan nak berurusan dengan saya, sebab saya adalah seorang ejen hartanah ataupun peruning hartanah yang berdaftar. So tak ada masalah untuk berurusan dengan saya. So dari segi apa yang tuan nak tengok pada pagi ni, apa yang tuan boleh consider ataupun boleh ada apa-apa pertanyaan ataupun ada apa-apa persoalan yang tuan perempuan ingin ajukan kepada saya, dipersilakan. So itu pembuka kata yang biasanya kita gunakan untuk kita memperkenalkan diri kita lah. So orang tu pun datang, dia dah tengok rent-tag kita apa semua, kita dah bagi business card kita. So tuan, pagi ni sebelum saya nak tunjukkan rumah ni kepada tuan, boleh tak kalau misal kata saya ambil masa lebih kurang dalam 2-3 minit untuk menerangkan kepada tuan persekitaran kawasan perumahan yang ada dekat sini. Tapi sebelum tu, boleh tak kalau saya tanya tuan beberapa soalan untuk tuan jawab dulu dengan saya. Kalau katalah masa nak jumpa mula-mula tu keadaan tu panas. Maklumlah sekarang ni musim panas kan, matahari memang terik dan sebagainya, bawa lah dia bawah pokok ke ataupun bukakan pagar siap-siap rumah tu, bawa dia masuk dulu, bagilah dia sejuk. Bagi dia sejuk, janganlah dandan masa keluar kereta tu jumpa-jumpa tu tanya soalan-soalan yang saya nak sharekan pada tuan-tuan pada pagi ni. Bawa dia pergi tempat yang redup, tempat yang selesa untuk kita boleh chit-chat dengan dia, supaya dia rasa macam belum apa lagi aku keluar kereta, kau datang kejar aku dengan panas-panas ni kan. Kalau ia pun nak tanya soalan, bawa lah aku masuk dalam dulu. So bukakan itu, masuklah dulu ke dalam. Masa kat dalam tu barulah kita
memulakan conversation ataupun memulakan perbualan kita dengan dia. Okay, alright. So bila bertaaruf dengan dia tadi, kita dah tanya dengan dia, dia apa tu daripada mana dan sebagainya kan, apa over the phone tu kan. Okay, so masa dah sampai tu kita terus bercerita dengan dia. Okay tuan, sebelum saya nak ceritakan tentang rumah ni, okay, boleh tak kalau misalnya kata tuan ceritakan dulu, okay, apa preference yang tuan perlukan, apa preference yang tuan nak dalam apa ni pencarian rumah yang tuan nak dapatkan, ataupun dengan apa ni rumah-rumah yang tuan sedang survey sekarang. Okay, kalau boleh tuan ceritakan dulu preference tuan. Apa yang tuan nak, apa yang tuan tak nak, kena ceritakan dulu pada saya supaya lebih mudah untuk saya bercerita dengan tuan. Ataupun supaya dengan lebih mudah saya menerangkan kepada tuan, okay, adakah rumah ni sesuai untuk tuan ataupun sebaliknya. Okay, so kita tanyakan kepada dia. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Bila kita bertanya kepada prospek, sekurang-kurangnya prospek ni dia rasa lebih terbuka. Okay? So mula-mula tadi kita bayangkan ginilah, prospek ni datang, dia ni belum buat keputusan sebenarnya untuk memiliki ataupun untuk membeli rumah yang satu. Sebab tu dia call kita untuk buat appointment untuk set viewing tu dengan kita kan. So bila kita sampai ke rumah tu, kalau awal-awal lagi kita dah terus terjah, kita cakap, okay tuan, masuk dalam rumah ni, okay, so kita tengok rumah ni macam ni, okay, ni ada 2 bilik air, ada 3 bilik, bilik store dekat bawah tangga ni, bilik yang 2 tu kat atas, yang 1 tu kat bawah. Kita terus terjah beritahu dengan dia semua benda yang ada dalam rumah. Langkah ni sebenarnya tak betul tuan-tuan. Langkah ni sebenarnya langkah yang bagi saya memang akan menjahanamkan closing kita. Sebab apa? Kita tak tanya dia dulu apa yang dia nak. Kita tak tanya prospek, kita short sendiri sebenarnya. Bahasa mudahnya kita short sendiri. Bila kita nak jual rumah, selalunya kita menerangkan kepada prospek benda yang prospek tak nak tahu. Kita menerangkan kepada dia sesuatu yang dia malas nak ambil tahu dan sesuatu yang dia rasa macam benda itu tak penting. Sebab apa? Kita tak tanya dia dulu sebenarnya apa yang dia nak. Tu yang paling mustahak sekali. Kita kena tanya dia dulu apa yang dia nak, baru kita terangkan kepada dia apa yang boleh suit dengan kehendak dia tadi. Itu langkah yang biasanya kita tersilap. Sebab kita terus terjah, kita cerita semua benda yang ada kat rumah tu, sedangkan semua benda tu tak menarik perhatian orang tu, tak menarik perhatian prospek tersebut. Sebab tu kita kena tanya dulu prospek tu apa sebenarnya yang dia nak dan apa kriteria yang sebenarnya menyebabkan dia berhubung dengan kita nak tengok rumah tersebut. So ketika mula-mula sampai tu, kita dah bawa dia masuk ke dalam, soalan yang kita kena tanyakan pada dia, bukan dia yang mendengar apa yang kita nak cuba sampaikan kepada dia. Kita tanya dia dulu soalan, biar dia bercerita dulu kepada kita fahamkan dulu. Ini salah satu proses Sky tadi tu, suka kenal yakin, membuatkan mereka lebih dekat, membuatkan mereka lebih yakin dengan kita, membuatkan mereka lebih suka dengan kita. Sebab kena faham naluri manusia, bila kita terlalu bercerita tentang apa yang kita nak jual, ketika itulah sebenarnya prospek ni akan lari daripada kita. Ketika itulah sebenarnya prospek tu akan berada lebih jauh daripada kita. Sebab kita tak cuba memahami kehendak dan niat utama prospek tersebut melakukan viewing appointment tu dengan kita. So kita kena pastikan yang kita bawa dia datang, bawa dia tengok rumah tu dan kita tanya dulu pada dia apa yang dia nak, barulah kita boleh terangkan kepada dia berdasarkan kepada kehendak dia tadi. Permintaan ataupun apa yang dia perlukan tadi. Okay, alright. So, sebenarnya tuan-tuan puan, okay, berbalik kepada isu handling objection tadi, menangani bantahan tadi, okay, tuan-tuan puan, bila kita dah tanya kepada dia, kita dah tahu soalan apa yang dia perlukan, apa yang dia nakkan daripada rumah tersebut, kat situ sebenarnya kita dah boleh bina mindset kita. Kita dah boleh bina jawapan-jawapan kepada objection yang mungkin dia akan sampaikan kepada kita. Okay, mustahak ni tuan-tuan puan. So first step tadi, bila kita dah tanya kepada dia, kita dah dapat jawapan-jawapan yang kita perlukan tadi, terus set dalam kepala, okay, kalau misal kata dia objek, dia bagi bantahan benda ni, okay, sekurang-kurangnya kita dah tahu dah apa nak jawab. Kita dah tahu dah macam mana cara kita nak menangani bantahan tersebut dengan benda yang dia kongsikan kepada kita tadi. Okay, dan benda yang pertama yang kita kena buat, selepas kita dah buat Sky tadi, proses untuk suka kenal dan yakin tadi, benda pertama yang kita kena buat, lepas kita dah tanyakan soalan, kita dah dapat jawapan daripada dia tadi tu, kita kena test. Kita kena test close dulu.
Jangan terus close. Jangan terus close, kita kena test close dulu. Sebab apa? Kalau kita tak test, kita tak tahu sebenarnya apa bantahan, apa objection yang dia nak sampaikan kepada kita. Boleh faham ke tak ni? Okay, faham ke faham? Okay, kita kena test close dulu. Okay, kita test dia macam mana cara nak test. Okay, sebenarnya, okay, yang saya belajar lah, sebenarnya bila orang tu kata yes, sebenarnya dia dah buka pintu kepada banyak peluang untuk kita close dengan dia. Okay, tapi sebelum nak dapatkan yes daripada itu, biasanya dia akan kata no dulu. Dia akan kata tidak dulu. Okay, tengoklah macam mana sekalipun. Kalau katalah tuan-tuan perempuan ingin, okay, contoh macam saya jual sebatang pen. Okay, sebelum saya dapat close tuan-tuan perempuan beli pen ni dengan saya, mesti tuan-tuan perempuan akan cakap no dulu dengan saya. Sebab tuan-tuan perempuan biasanya naluri manusia, sebelum dia bertindak untuk membeli ataupun memiliki sesuatu ataupun percaya dengan apa yang kita nak sampaikan kepada dia, biasanya orang ataupun masyarakat akan bertindak dengan kata no terlebih dahulu, sebab nak tengok sejauh mana kita pandai nak tackle ataupun pandai nak menangani bantahan yang dia sampaikan kepada kita. Okay? Tapi bila dia kata no, sebenarnya ia membuka pintu kepada yes. Okay, faham ke faham sebab kalau misalnya kata dia cuba untuk menolak, membantah apa yang kita suggest kepada dia, sebenarnya itu yang membuka peluang pintu yes tu lebih besar daripada kita. Sebab tu kalau saya lah sebenarnya, kalau kata saya jadi tuan-tuan perempuan sebagai seorang penjual hartanah, sebagai seorang pruning hartanah, bila katalah bawa prospek tu dah tengok, kita dah tanya dia soalan macam mana yang kita dah tegangkan, apa yang saya dah tegangkan tadi, kita dah dapat apa yang dia nak, apa permintaan dia terhadap rumah tersebut. Okay, kita terus cuba test close dengan dia dulu, dan kita dah tahu dah daripada test close tu sebenarnya dia ada beberapa bantahan, ada beberapa objection yang dia cuba nak sampaikan kepada kita, supaya kita boleh set dalam kepala kita sebenarnya objection yang ada ni, kita boleh sediakan jawapan kepada semua benda yang dia nak bantah tadi tu. Okay, so bila customer object, jangan menyerah kalah, jangan terus surrender. Bila customer object, bila prospect to object, kita kena terus bercerita kepada dia, kita kena terus menyampaikan kisah kepada dia, kita kena terus continue, berterusan, kita kena kena menjalankan menyampaikan apa yang kita nak sampaikan sehinggalah dia berkata yes. Okay, so itu benda yang utama, yang paling mustahak. Jangan sekali-kali bila kita dah tahu benda yang dia nak tanya, objection yang dia bagi, apa semua tadi tu, kita terus rasa down dan kita terus berputus asa untuk meneruskan selling ideas yang kita nak sampaikan kepada dia tadi. So itu yang paling mustahak yang perempuan perlu faham. Okay, jangan terus surrender, jangan terus kata okay lah, saya rasa tuan dah tak berminat nak tengok rumah ni, tak berminat nak beli dengan saya, jadi saya pun baliklah. Okay lah, bye bye, assalamualaikum. Jangan macam tu. Kita kena teruskan usaha sampailah customer tadi tu boleh yakin, barulah dia boleh membeli dengan kita. Sebab dia nak tengok sejauh mana kita punya komitmen, sejauh mana sebenarnya kita punya keseriusan untuk menjual rumah tersebut dengan dia. Okay, itu sebenarnya tuan-tuan perempuan. Alright. Seterusnya, satu perkara yang tuan-tuan perempuan perlu faham, setiap manusia, naluri manusia ni dia ada perasaan ego. Dia ada perasaan ego dalam diri mereka, dalam diri masing-masing. Kita sendiri pun ada ego. Contoh, katalah tuan-tuan perempuan, bila tuan-tuan perempuan pergi untuk ke pasar lah sebagai contoh. Tuan-tuan perempuan pergi ke pasar, tuan-tuan perempuan dalam kereta tu ada suami kita, ataupun ada isteri kita, ada anak kita yang masih kecil, dan juga ada mak kita lah, ada mak kita. So kita bawa diorang ni pergi pasar.
Okay. Bayangkan kita sekarang ni pergi pasar, kita jalan pergi pasar tu beli barang-barang semua. Okay, anak kita pun ikut kita kan. Okay. Lepas tu ada seekor kucing. Cuba bayangkan ada seekor kucing ni, dia duk ikut anak kita pun suka, seronok main dengan kucing tu. Seronok main dengan kucing tu. Okay, so bila main dengan kucing tu pula memang jenis yang jinak. Memang suka bermanja-manja, duduk bergesek-gesek kat kaki anak kita ni. Anak kita pun dah rasa macam sayang pula kat kucing tu. Padahal baru je jumpa. Kat pasar tu baru je jumpa. Kan So anak kita ni pun dah rasa macam sayang dengan kucing tu, dan terus bila kita nak balik dan nak masuk kereta, barang semua dah letak dalam bonet, anak kita ni duk merintih, duk merayu lagi. Ayah, tolonglah bawa kucing ni, dah sayang sangat kat kucing ni comel lah ayah. Okay. Yang si ayah ni pula memang jenis tak boleh nak tak berapa gemar sangat dengan binatang pet peliharaan kan. Dia kata susahlah nak bawa kucing ni, kotor, kucing kurap. Kucing daripada pasar kaki dia kotor lah, tengok muka dia comot lah apa semua kan. Takkanlah awak nak bawa kucing dibawa masuk di dalam kereta, kita nak bawa balik ke rumah kan. Tapi si anak ni memang masih lagi berkeras. Nak juga hentak-hentak kaki nasib baik tak berguling pula kat situ kan, guling-guling sampai nak akan bawa kucing tu bawa balik ke rumah. Kan. So macam mana cara kita sebagai parents, kita nak handle objection yang macam tu. Okay. Macam mana cara kita nak tunjukkan pada anak kita tu tak boleh bawa kucing ni, kucing ni kotor, kucing ni sebenarnya bawa penyakit. Nanti kalau misalkan kita bawa naik kereta kita kotor, bila kita bawa masuk dalam kereta nanti kita sampai kat rumah, kita nak letak dia kat mana kita tak ada sangka kan. So itu sebenarnya contoh macam mana tuan-tuan puan kena fahamkan kita nak handle anak kita tadi. Situasi ni saya rasa semua orang biasa mengalaminya. Okay. Kita nak handle cara yang terbaik untuk tak membuatkan anak kita menangis dalam kereta, dan dalam masa yang sama kita tak nak anak kita ni merajuk sampai 2-3 bulan tak nak bercakap dengan kita, sedangkan kita tahu yang memang budak kecil ni memang kita kena pandai mainkan peranan kita sebagai parents, mainkan peranan kita sebagai ibu bapa untuk membuatkan dia rasa tak kecil hati dengan kita lah kan. So itulah situasinya, macam mana kita nak handle objection bersama dengan prospek pembeli tadi tu. Kita tak boleh simply nak kata tuan kalau misal kata benda ni macam ni, okay, tak apalah, saya pun surrender lah, tak naklah buat benda ni, tak naklah jual rumah ni dengan tuan ni, tuan carilah rumah lain, saya rasa rumah ni tak sesuai dengan tuan. Takkanlah kita terus kata macam tu kan. Kita mesti cuba nak menangani, kita cuba nak memenangi hati dia sampailah dia rasa nak beli dengan kita kan. So macam situasi anak tadi tu, takkanlah kita nak terus kata no, kita nak tarik juga tangan anak kita tu masuk dalam kereta, sampai dalam kereta tu dia menangis, membonta-bonta apa semua kan. Dia nak juga bawa anak kucing tu. So kita kena terangkan kepada anak kita tu kenapa kan. So sebab tu bila nak handle objection ni, kita dah kena tahu apa solusi, apa solution, apa jawapan kepada persoalan yang diajukan kepada kita tu terlebih dahulu. Barulah mudah untuk kita menangani objection daripada prospek pembeli tadi. Okay, itu sebagai satu contoh lah. Okay, alright. Satu lagi tuan-tuan puan, okay, so ini teknik yang seterusnya yang saya nak cuba ajarkan kepada tuan-tuan puan pada pagi ni. Okay, dan perkara ni telah disampaikan oleh Tuan Omar Sterling, sifu saya pada malam tadi, yang saya belajar dalam topik handling objection bersama beliau. Okay, so tuan-tuan puan, setiap orang ada ego. Macam saya beritahu tadi, anak tadi pun walaupun dia budak kecil, dia ada ego dia. Apatah lagi orang dewasa, orang tua, prospek-prospek yang datang nak tengok rumah dengan kita, dah pasti memang dia ada ego. Dah pasti memang dia akan ada pride dia sendiri kan. Pride dia sendiri tu yang mana kita perlu turunkan ego dia tu, kita perlu turunkan dia punya pride dia tu sikit demi sedikit. Tapi ada teknik tuan-tuan puan. Kita tak boleh nak terus turunkan ego dia tanpa melalui teknik ataupun melakukan teknik yang betul. Kita kena pastikan yang kita nak buat orang tu turunkan ego dia tu dengan melakukan perkara-perkara yang saya cuba nak ceritakan, nak sharekan pada tuan-tuan puan sekarang. Okey, yang pertama, tuan-tuan puan pernah tengok orang boxing kan? Pernah tengok orang masuk UFC Ultimate Fighting Challenge ke benda dah kan.
So orang-orang yang masuk dalam boxing dan sebagainya, kalau tuan-tuan perempuan tengok, dia tak akan biar tangan dia ke bawah, dia mesti buat tangan gini. Sebab apa? Inilah yang kita panggil sebagai guard. Dia mesti guard diri dia, guard muka dia, tak nak bagi orang tumbuk, tak nak bagi orang tu belasah dia kan, so dia kena guard. So dalam urusan jual beli ni, setiap orang, tuan-tuan perempuan kena faham, dia ada guard dia sendiri, dia ada guard masing-masing, yang mana guard ni kita perlu turunkan terlebih dahulu. Selagi mana guard ni tak diturunkan, selagi itulah tuan-tuan perempuan akan gagal untuk close dia. Selagi itulah tuan-tuan perempuan tak boleh nak handle objection yang dibagi. Jadi sure saya yang pertama, setelah tuan-tuan perempuan sky dengan dia tadi, tuan-tuan perempuan kena ambil langkah, kena buat perkara yang boleh menurunkan guard dia tadi. Bila guard dia dah turun, insyaAllah mudahlah tuan-tuan perempuan close dengan dia, mudahlah untuk tuan-tuan perempuan cocok jarum untuk pastikan dia beli tuan-tuan perempuan. So macam mana cara nak turunkan guard? Ini istilah yang digunakan, iaitu apa yang dipanggil sebagai verbal tai chi. Tahu kan tai chi apa? Tai chi itu macam yang Cina, kalau kita tengok cerita apa Jet Li, kita tengok cerita apa Jackie Chan kan, yang kungfu sebagainya tu kan. So dia ada buat tai chi kan, dia ada buat tai chi untuk kata apa, melengkapkan diri dia, mempersiapkan diri dia dengan ilmu untuk kungfu tadi tu. So sama juga dalam pertuturan, sama juga dalam perbualan kita dengan prospek tadi. Kita perlu ada teknik yang dipanggil verbal tai chi. Macam mana kita nak turunkan guard prospek kita, yang ego tadi tu, yang dia punya pride dia terlalu tinggi tadi tu. Selagi guard dia tu kita tak turunkan, selagi kita tak master teknik verbal tai chi ni, selagi itulah kita susah nak close dengan prospek-prospek pembeli kita ni. So macam mana caranya? So, yang saya syorkan pada tuan-tuan perempuan, kalau misal kata tuan-tuan perempuan jumpa orang yang jenis defensif, jumpa orang yang jenis defensif yang memang susah untuk kita nak masuk, memang susah untuk kita kata apa, nak memenangi hati dia. Tuan-tuan perempuan kena faham, dia punya guard tu macam ni. Dia punya guard ni macam ni. Dia memang, kita bagi apa-apa sekalipun, memang dia takkan turunkan dia punya guard tu. Sebab apa? Dia masih lagi dalam keadaan yang defensif. Cuba bayangkan, kalau katalah tuan-tuan perempuan tengah bertinju tadi kan, tengah bertinju. Kalau dua-dua tumbuk, orang sana tumbuk, orang kita yang kita pun tumbuk, so kena macam ni, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Silat-silat bulan, tangan dua-dua ni boleh patah. Kan? Tangan kita patah, tangan orang yang menumbuk kita tu pun patah sebab kita tumbuk macam ni. Kan? So bila tumbuk kuat-kuat macam ni, dua-dua tangan tu boleh jadi patah. Kan? So sebab tu dalam verbal tai chi ni, kegunaan verbal tai chi ni sebenarnya adalah untuk kita turunkan guard dia dulu supaya kita boleh tumbuk dia dengan mudah. Itu sebenarnya teknik yang saya cuba nak sampaikan kepada tuan-tuan dululah. So macam mana nak buat verbal tai chi dengan efektif? Kita kena alignkan. Kita kena selarikan dulu. Align tu maknanya selarikan. Kita kena alignkan dulu prospek kita dengan diri kita. Kalau misalnya kata kita tak berjaya nak alignkan diri kita dengan prospek tersebut, maka selagi itulah guard dia tu tak akan turun. Selagi itulah kita masih lagi tak boleh nak close dengan dia. Contoh ayat yang kita boleh yang kita selalu dapat bantahan atau objection daripada prospek kita ni, sebagai contoh macam ni lah lebih kurang. Saya tak sukalah rumah ni, saya rasa rumah ni kecil, saya rasa rumah ni tak sesuai dengan saya, anak saya ramai, awak nak suruh saya beli rumah yang ada 3 bilik sedangkan anak saya ada 4 orang. 3 bilik pula tu, master bedroom je besar, yang 2 bilik ni lagi kecil. Anak saya ada 4 orang. Cuba awak beritahu dengan saya, macam mana saya nak tempatkan 4 orang anak saya dalam rumah yang kecil, yang ada 3 bilik macam ni. So itu, macam saya beritahu awal tadi, bila dia dah mula memberikan objection kepada kita, sebenarnya itulah yang membuka pintu untuk yes. Itulah yang sebenarnya dah membuka pintu untuk tuan-tuan perempuan lebih mudah close dengan dia.
Okay, kalau saya memang saya lagi suka, orang tu ada objection, maknanya orang tu dah mula berfikir dalam kepala dia untuk membeli rumah tu. Itu sebenarnya hakikatnya. Bukan dia menutup pintu terus, sebenarnya dia dah mula membuka pintu tu sikit-sikit. Saya lebih risau, saya lebih takut kalau misal kata saya bawa prospek yang tak ada objection langsung, yang tak bercakap langsung dengan saya. Dia tengok rumah ni, dia diam je kan, dia tengok sana, dia tengok sini, lepas tu dia diam, dia tak cakap apa-apa. Saya lagi risau dan saya tak berapa gemah kalau saya jumpa orang macam tu. Saya lebih suka kalau misal kata bila saya dah bertaruh dengan dia, dah sky dengan dia tadi, dia mula mengutarakan objection dia. Sebab apa? Once dia dah keluarkan dia punya objection, once dia mengeluarkan bantahan-bantahan dia tadi, maka kat situlah saya tahu sebenarnya, okey, Mamat ni sebenarnya dah ada niat untuk beli rumah ni, cuma guard dia tu tadi tak turun lagi. Aku kena turunkan dulu guard dia, barulah aku boleh close dengan dia. Okay, so the one yang banyak bagi objection ni sebenarnya adalah orang yang paling mudah untuk kita close. Kalau kita tahu nak create solution, nak create jawapan kepada bantahan ataupun objection yang dia sampaikan tadi. Tapi ingat, selagi mana kita tak turunkan guard dia tu tadi, selagi itulah kita takkan berjaya untuk handle objection dia. Jadi macam mana cara tuan-tuan perempuan nak handle objection dia tadi? Okay, ingat ayat yang disampaikan pada tuan-tuan perempuan tadi. Okay, ingat apa yang saya bagi tahu tadi tu. Okay, so lebih kurang macam inilah ayat dia. Okay, saya nak beli macam mana saya nak beli rumah ni? Awak suggest saya beli rumah ni. Anak saya ada 4 orang. Bilik rumah ni ada 3. Master bedroom je besar, yang bilik lagi 2 tu kecil. Cuba awak fikir, logik tak kalau saya beli rumah ni, saya dengan isteri saya, lepas tu ada anak 4 orang, nak beli rumah 3 bilik macam ni. Okay, macam mana cara kita nak alignkan dengan dia tadi tu? Macam ni cara dia. Tuan, okay, betul, saya setuju dengan tuan. Betul tuan, saya rasa tuan ni memang orang yang paling bijak sekali dalam dunia ni. Betul tu tuan, kalau misal kata tuan tak beritahu dengan saya, sebenarnya saya pun tak perasan tentang benda tu. Betul tuan, tuan punya pendapat ni memang superb, memang high class, memang terbaik. Sebab apa, saya pun awal-awal tadi bila saya tengok, saya pun rasa macam, abang ni ada anak 4 orang. Kan, macam mana dia nak beli rumah yang ada bilik 3 ni saja, nak tempatkan anak-anak dia macam mana? Saya pun terfikir macam mana tuan fikir tadi. Tapi bila kita dah cakap awal-awal tadi tu, maknanya kita dah cuba alignkan diri kita dengan dia. Itulah caranya kita nak turunkan kat dia. Maknanya kita bersetuju dulu. Jangan terus masuk jawapan solution kepada apa yang dia nak cakapkan tu, sebab itu umpama dia tumbuk, kita pun tumbuk. Kan? Okay, sekarang ni kita nak turunkan guard dia dulu. Okay, bila nak turunkan guard dia dulu, kita kena bersetuju dengan dia. Kita kena mainkan emosi dia dulu. Kita kena bagi tahu dengan dia sebenarnya apa yang dia cakap tu sebenarnya adalah perkara yang kita juga rasakan. Kita kena cakap bahawa apa yang dia beritahu tadi tu, kita faham kehendak dia. Okay, so macam antara perkataan-perkataan lain yang kita boleh, tuan, saya sebenarnya tuan, bila tuan dah cakap macam tu, saya rasa saya setuju dengan tuan. Saya setuju dengan tuan. Saya pun masa mula-mula datang tu tadi, bila tuan keluar daripada kereta dengan anak tuan 4 orang ni, baru saya terfikir, alamak, abang ni ada anak 4 orang. Rumah ni ada 3 bilik kan. So saya pun terfikir juga macam mana sebenarnya abang boleh beli rumah ni dan menempatkan family abang dengan selesa kan. Tapi kan bang, barulah masuk benda yang kita nak sampaikan untuk kita menjual rumah tu dengan dia tadi. Macam mana pula kita nak tangani handling objection tadi tu kan. So bila kita dah turunkan guard dia, kita dah alignkan dia dengan kita, barulah kita masukkan solution kepada persoalan ataupun pertikaian ataupun bantahan yang disampaikan kepada kita. Tapi kan bang, kalau abang fikir, abang fikir secara logik, minta maaf lah kalau saya cakap kan, anak-anak abang ni masih kecil lagi bang. Anak-anak abang ni masih lagi umur, yang saya tengok lah, yang paling sulung pun baru 6 tahun. Kan? Yang kecil sekali tu baru 2 bulan. Kan? So, tak salah sebenarnya kalau abang beli rumah ni dulu. Rumah ni memang ada 3 bilik.
saya syorkan anak yang sulung dengan anak yang nombor 2 ni kita share satu bilik, ataupun anak yang perempuan 2 orang ni share satu bilik, yang lelaki ni bagi dia duduk satu bilik, dia seorang-seorang dulu. Yang kecil sekali ni tidurlah dengan abang kat bilik master bedroom tu kan. Takkanlah yang kecil nak tinggalkan dia seorang-seorang kat bilik tanpa ada orang yang mengawasi dia kan. So yang kecil sekali yang 2 bulan ni tidur sekali dengan abang dengan isteri dekat bilik master bedroom. Anak yang perempuan 2 orang ni duduk satu bilik, belilah katil double decker untuk dia kan. Yang mana yang anak sulung lelaki, anak lelaki yang seorang ni duduklah satu bilik lagi. Nanti adik dia dah besar, bolehlah adik dia duduk sekali dengan abang yang lelaki tadi tu. Kita assume yang anak yang kecil sekali tu lelaki jugalah kan. So yang anak yang kecil sekali ni nanti bila dia dah besar, bolehlah duduk dengan abang dia tadi tu kan. So cukup sebenarnya tuan. Sebab apa? Bukan apa tuan, satu lagi yang saya nak sampaikan kepada tuan ni, kalau misalnya kata tuan beli dulu rumah ni, insya-Allah saya doakan tuan murah rezeki, saya doakan hajat tuan untuk memiliki rumah yang lebih besar, yang lebih baik akan datang tu akan tercapai. Tuan beli dulu rumah ni dengan harga dan juga bajet. Saya dah check dah tadi. Bila kita dah interview tadi, saya dah tengok, saya dah buat kiraan congakan, DSR tuan tak ada masalah, documentation tuan lengkap, tuan punya susun atur kewangan ni memang super, memang best. So bila tuan beli rumah ni sebenarnya tuan dalam keadaan yang tak terlalu terbeban, dan dalam masa yang sama sebenarnya bila tuan beli rumah ni nanti, tuan boleh jadikan rumah ni sebagai pelaburan. Tak apalah, mula-mula ni mungkin dalam 5-6 tahun yang pertama ni tuan duduk kat rumah yang bilik 3 ni, insya-Allah lepas ni kalau ada rezeki nanti kita berhubung balik, saya akan syorkan tuan untuk beli rumah yang lebih besar. Bila sampai masanya nanti tuan boleh jual rumah yang tuan beli sekarang ni untuk dijadikan modal untuk beli rumah yang lebih besar nanti. Nampak? So itu sebenarnya cara macam mana kita nak turunkan guard kita, selarikan diri kita dengan pemikiran prospek kita tadi. Dan bila kita dah selarikan pemikiran kita dengan dia, barulah kita boleh pastikan yang dia dah ego dia dah turun tadi, dan boleh pula kita cucuk jarum untuk pastikan dia membeli pula dengan kita. So itulah antara cara-caranya macam mana tuan-tuan perempuan boleh handle objection dengan berkesan. Sebelum tuan-tuan perempuan memberi solusi kepada dia, kena turunkan dulu dia punya guard, kena pastikan dia dan tuan selari dulu pemikiran tu, barulah mudah untuk dia berurusan dengan kita dan dia rasa lebih dekat dengan kita. So seronok tak dengan apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan pada pagi ni? Rasa bermanfaat tak ilmu yang saya dah curahkan pada pagi ni? Kalau rasa bermanfaat, kalau rasa ilmu tu memang bagus, kalau rasakan bahawa tuan-tuan perempuan dah mendapat sesuatu daripada saya pada pagi ni, tolong masukkan di ruangan komen, betul coach. So tu dia macam tu, betul coach. Banyak yang saya dapat coach pada pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih coach dengan ilmu yang coach sampaikan. So saya nak tuan-tuan perempuan masukkan ruang komen supaya saya tahu apa yang saya sampaikan ni tuan-tuan perempuan boleh faham. Ataupun nak tulis faham coach, boleh, tak ada masalah. Masukkan ruangan komen supaya saya tahu yang tuan-tuan perempuan faham dengan apa yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan perempuan pada pagi ini. Right. Tolong masukkan ruangan komen supaya saya Tuan Ridwan, isteri yang buat keputusan tapi beras kita beli. Betul lah tu. Sebab isteri yang akan guna rumah sepenuhnya, masak, mengemas, laundry, etc. Campur satu isteri lagi banyak masa di rumah. Betul lah tu Cik Noh, terima kasih. Tuan Haji Wahab, Waalaikumsalam Tuan Haji Wahab. Alright, so kalau faham dengan apa yang saya cuba sampaikan, cuba tulis faham coach di ruangan komen. Seterusnya. Kalau tuan-tuan rasakan apa yang saya sampaikan pada pagi ini bermanfaat, saya nak ajak, nak jemput tuan-tuan perempuan semua untuk join grup Telegram yang saya dah tulis kat bawah ni. Grup Telegram yang saya dah tulis kat sini, Telegram Sky Formula untuk melangitkan bisnes tuan-tuan perempuan. Banyak lagi sebenarnya ilmu-ilmu untuk orang kata melangitkan bisnes ni saya dah kongsikan dalam grup Telegram Sky Formula tersebut. Bagi mereka yang dah join sebelum ni, saya percaya ramai yang dah join dan ramai yang dah mendapat manfaat daripada apa yang saya dah sampaikan di dalam grup Telegram channel tersebut.
Dan sebenarnya saya nak ajak tuan-tuan puan join grup Telegram ni pada 10 hari bulan Mac nanti. Pada 10 hari bulan Mac nanti sebenarnya saya nak bagi tuan-tuan puan peluang untuk menimba ilmu daripada sifu saya, Tuan Omar Sterling tadi. Okay, apa yang saya dah pelajari daripada Tuan Omar tu, saya nak bagi tuan-tuan puan pula join untuk bersama-sama dengan Tuan Omar. Syarat dia mesti join grup Sky Formula tu, sebab dalam grup Sky Formula tu nantilah yang saya akan bagi link. Bagi link untuk tuan-tuan puan join sesi one to one coaching dengan Tuan Omar Sterling. Okay, one to one coaching dengan Tuan Omar Sterling melalui Zoom. Dia akan buat satu perkongsian di dalam Zoom, dan dalam Zoom tu nanti tuan-tuan puan boleh belajar direct dengan Tuan Omar, dan dalam Zoom tu juga yang tuan-tuan puan boleh pelajari banyak perkara berkaitan dengan cara macam mana kita nak memenangi hati prospek dengan handling objection tadi dan macam-macam cara lah. So kalau saya boleh kongsikan di sini, okey, inilah grup Telegramnya. Okay, kalau tuan-tuan puan boleh nampak saya punya kongsian ni. So kita panggil grup ni Sky Formula. Okay, ni Sky Formula ni. Okay, jadi tuan-tuan puan boleh join Sky Formula melalui link yang saya dah berikan. Okay, inilah dia Tuan Omar Sterling. Okay. So nama dia Omar Sterling. Memang betul, dia ni memang Mak Saleh sebenarnya, tapi kelas kita ni yang kita akan buat pada 10 hari bulan Mac nanti. 10 hari bulan Mac tu pada pukul 8 malam. Kita akan bermula pada pukul 8 malam. 8 malam hingga 11 malam. Okay, 8 malam hingga 11 malam secara Zoom. Secara Zoom, yang mana tuan-tuan puan boleh join. Dalam Sky Formula tu nanti kita akan bagi link. Bagi link untuk tuan-tuan puan join Zoom program tersebut. Okay, dan tuan-tuan puan boleh belajar bersama dengan Tuan Sterling lah. Okay, tinggal beberapa hari saja lagi, 10 hari bulan. Okay, dan program ni kita panggil sebagai selling without selling. Jual tanpa menjual. So pelik juga macam mana kita nak menjual tanpa menjual. So Tuan Omar akan kongsikan kepada kita pada 10 hari bulan Mac nanti bagaimana kita nak menjual tanpa menjual. Okay, so saya syorkan tuan-tuan puan masuk grup Telegram ni. Dah ramai dah sebenarnya, lebih kurang 80 lebih members yang dah join. Okay, terima kasih kepada siapa yang dah join grup Telegram ni. Dan saya mengharapkan lebih ramai lagi yang akan join kita. Okay, dan saya akan bagi link tu di ruangan komen juga. Okay, jadi tuan-tuan puan boleh masuk ke link tersebut untuk join bersama dalam Sky Formula, dan kita sama-sama belajar macam mana cara nak melangitkan bisnes kita, macam mana cara untuk memenangi hati prospek kita, macam mana cara kita nak handle objection daripada prospek-prospek klien kita. Okay, so itulah perkongsian yang akan disampaikan oleh Tuan Omar Sterling kita sendiri, dan saya harap ramai yang akan join dan ramai yang boleh mendapat manfaat. Percuma je tuan-tuan puan, percuma, tak kena bayar apa-apa pun. Jangan risau tentang tu. Semua ni percuma, dan lebih ramai lebih bagus. Dan saya harapkan kalau tuan-tuan puan dapat copy dan paste komen Telegram channel tu, minta tuan-tuan puan sampaikan ataupun war-warkan kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita kat luar sana yang boleh join kita bersamalah. Okay, so itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Okay, saya harap tuan-tuan puan dapat sedikit sebanyak manfaat daripada apa yang saya cuba sampaikan. Okay, so yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa, minta maaf kalau misalnya kata apa yang saya sampaikan ni mengganggu emosi tuan-tuan puan, ada yang mungkin terkecil hati ke terasa hati ke, saya ter-impliedly cakap perkara yang kena kat diri dia ke, so saya minta maaf banyak. Okay, saya doakan tuan-tuan puan berjaya, kaya dan lebih banyak bersedekah dengan duit yang ada tu. Kita boleh sampaikan pula, kita boleh bagi pula kepada those yang in needs, yang memerlukan. Sebab tu kita kena jadi kaya dulu. Bila kita dah jadi kaya, barulah kita boleh sampaikan ataupun kita boleh sedekahkan pula apa yang kita dapat tu, rezeki tu kepada orang lain, insyaAllah. Alright, so itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua yang dah join rancangan live pada pagi ni. Okay, so kita jumpa di Sky Formula Telegram channel sekejap lagi. So masuk, jangan tak masuk. Masuk dalam link yang saya dah bagikan ni dan join grup Telegram channel tersebut secara percuma. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala.